Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 5, bahagian hadis, iaitu tajuk setiap orang ialah pemimpin. Apa yang kita hendak dapat daripada hadis ini? Kita dapat merumus kefahaman dan mengamalkan hadis ini secara beradab dan istiqamah. Di akhir pengajaran juga kita mengharapkan semua murid dapat membaca hadis dengan betul. Yang kedua, dapat menyatakan tentang terjemahan hadis. Yang ketiga, menerangkan tanggungjawab golongan pemimpin, suami, isteri, pekerja dan anak. Akhir sekali, diharapkan murid dapat merumuskan pengajaran hadis serta dapat menghubungkannya dengan kehidupan seharian kita. Untuk belajar hadis ni, pertama kita akan baca hadis dululah. Kita baca hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari an Abdullah ibn Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qala والرجل راء في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راء ومسؤول عن رعيته. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya kita akan lihat apakah terjemahan hadis ini. Saya akan memberikan secara ringkas sahaja untuk memahami hadis ini. Untuk kita lihat terjemahan hadis ini, beberapa perkara yang perlu kita ingat, perkataan penting yang wajib kita ingat bila mempelajari hadis ini. Yang pertama ialah kullukum ra'in. Apa dia kullukum ra'in? Kullukum ra'in ialah setiap kamu ialah pemimpin. Maksudnya kita ni adalah pemimpin. Yang kedua, saya nak awak ingat al-imam. Perkataan al-imam merujuk kepada pemimpin. Bila kita sebut pemimpin, bermaksud dia ada tanggungjawab di bawah kepimpinannya. Seterusnya, yang ketiga ialah perkataan warajulu. Apa dia warajulu tu? Warajulu tu merujuk kepada lelaki ataupun suami. Jadi seorang lelaki atau seorang suami ada tanggungjawab yang mesti dilaksanakan sebagai suami. Yang keempat, perkataan wal mar'atu. Wal mar'atu ialah perempuan, merujuk kepada isteri. Tanggungjawab isteri dalam rumah tangga khususnya. Perkataan yang kelima ialah perkataan wal khadimu, iaitu al khadimu ataupun khadam, selalu tersebut kan, al khadimu. Itulah pekerja. Jadi bila kita sebagai pekerja, kita ada tanggungjawab terhadap majikan kita. Seterusnya, saya nak murid-murid semua ingat lagi perkataan warrajulu. Tadi kita dah jumpa perkataan warrajulu yang pertama merujuk kepada lelaki ataupun suami. Sekarang perkataan warrajulu merujuk kepada anak. Bermaksud setiap anak ada tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Itu untuk terjemahan hadis. Beberapa perkara saja kita boleh ingat. Seterusnya kita berpindah kepada tanggungjawab setiap individu yang disebutkan dalam hadis ini. Tanggungjawab setiap individu dalam hadis ini ada 5 kategori atau 5 bahagian saja, iaitu sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai pekerja dan juga sebagai anak. Setiap ini dia ada huraiannya yang tersendiri. Kita lihat apakah tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin dia mestilah berlaku adil. Berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Berlaku adil iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, menghapuskan kezaliman supaya orang-orang di bawah pimpinannya dapat hidup selesa, tenang dan sebagainya. Yang kedua, semua pemimpin wajib berusaha menegakkan syariat Islam. Kerana apa? Syariat Islam adalah tonggak dalam kehidupan kita. Nak jadi pemimpin yang baik, mesti melaksanakan pimpinannya mengikut syariat Islam. Yang ketiga, menyusun sistem pentadbiran dengan cekap dan adil. Sebagai pemimpin,
mestilah cekap, mesti ada penyusunan pentadbirannya supaya dia dapat menyusun, mengawal selia orang-orang yang di bawah pimpinannya dengan baik. Yang keempat, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Infrastruktur yang lengkap ialah kemudahan asas kepada rakyat supaya rakyat hidup dengan selesa. Akhir sekali, semua pemimpin hendaklah bersikap toleransi dengan orang-orang di bawah pimpinannya. Seterusnya ialah tanggungjawab suami. Sebagai suami, apa tanggungjawab yang wajib dilaksanakan? Yang pertama, hendaklah mendidik anak-anak. Yang pertama ialah memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Memberi nafkah, menyediakan makan minum, keperluan kepada isteri dan keluarga. Termasuk juga orang-orang yang di bawah tanggungjawab. Yang kedua, memberikan didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Seorang suami bukan sahaja dia kena belajar untuk diri dia juga kena belajar dan seterusnya mengajar pula, iaitu mendidik keluarganya agar dapat hidup di bawah, agar hidup mengikut cara Islam. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Memberikan perlindungan, contohnya menyediakan rumah tempat tinggal yang selamat untuk keluarganya. Yang keempat, hendaklah melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan baik, selaras dengan tuntutan agama. Seterusnya kita lihat tanggungjawab isteri. Sebagai isteri, apakah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan? Yang pertama ialah mentaati suami dan menunaikan haknya. Mentaati suami dengan sepenuhnya selagi perkara tersebut tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Yang kedua, menjaga maruah diri suami dan keluarga. Macam mana isteri hendak menjaga maruah diri? Contohnya, tidak boleh keluar rumah tanpa izin, tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke rumahnya tanpa izin suami, dan menjaga keluarga dan juga menjaga keluarganya supaya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, memelihara dan mendidik anak-anak. Bermaksud, seorang isteri mestilah bersama-sama berganding bahu dengan suami untuk menjaga anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya dengan didikan Islam. Perkara pertama yang hendak diberi tumpuan ialah dari sudut akidah. Daripada akidah ni boleh dikembangkan dari sudut akhlaknya, dari sudut ibadatnya, dari sudut sosialnya dan lain-lain. Akhir sekali, seorang isteri bertanggungjawab untuk menguruskan rumah tangganya supaya rumah tangganya itu rumahnya selesa untuk kehidupan ahli keluarganya. Seterusnya, tanggungjawab sebagai al-khadimu, iaitulah pekerja tadi. Tanggungjawab sebagai pekerja, yang pertama, hendaklah mengikut arahan ketua. Semua pekerja mesti mengikut arahan ketua ataupun mengikut arahan majikannya. Yang kedua, hendaklah bekerja dengan penuh integriti. Hendaklah bekerja dengan penuh tanggungjawab, jujur, ikhlas. Yang ketiga, pekerja hendaklah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Semua pekerjaan ada prosedur, ada peraturan yang kita mesti laksanakan. Jadi ikutlah prosedur ataupun peraturan yang ditetapkan oleh pihak majikan supaya pekerjaan kita tu dapat dilakukan mengikut kehendak majikan kita. Dan akhir sekali, melaksanakan tugasan dengan sempurna. Buatlah tugasan kita dengan sempurna kerana kerja kita ini adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Okay. Akhir sekali, kita akan lihat dalam hadis ini ialah tentang pengajaran hadis. Okay. Untuk pengajaran hadis kat sini, saya bagi dua sahaja pengajaran. Dan satu, saya bagikan cara untuk menulis cara untuk menulis pengajaran untuk nak dapatkan 2 markah kalau menjawab periksa nanti. Okay, yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab dengan baik agar diredai Allah. Okay, isinya, melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Huraiannya, kenapa? Agar diredai Allah. Yang kedua, kita hendaklah mencontohi kepimpinan Rasulullah. Kita hendaklah mencontohi kepimpinan Rasulullah. Kenapa? Kerana baginda adalah contoh ikutan yang terbaik. Yang ketiga di sini, saya tak tuliskan pengajaran yang lengkap. Saya hanya tulis kita hendaklah. Apa yang nak diajarkan, nak tunjukkan di sini? Semua murid bila menulis jawapan
untuk menulis pengajaran, semua murid mesti mulakan dengan ayat kita hendaklah. Okay, selepas kita hendaklah, di situ saya tulis isi kan. Okay, isi tu bermaksud kita hendaklah kita buat apa pengajaran hadis, itu maknanya isi kita diberi satu markah. Selepas tu saya buat KP. Apa maksud KP? Kata penghubung. Okay. Kata penghubung, kemudian selepas kata penghubung kita ada huraian. Dapat 2 markah di sini. Okay. Kita hendaklah, macam tadi contoh, melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Kemudian ada kata hubung. Okay, kata hubung kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Saya ringkaskan boleh guna perkataan kabus. Okay, kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Kemudian selepas daripada itu dikira sebagai huraian. Jadi bila kita buat kita hendaklah, ada isi, ada kata hubung, kemudian ada huraian. Bermakna kita telah memberikan pengajaran yang lengkap. Itulah ada isi dan juga huraian, dapat 2 markah. Okay, untuk pengajaran. Itu saja untuk tajuk hadis kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.